Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support kepada Cengkeh Channel. Akak juga ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe channel ni. Kepada yang belum subscribe, korang bolehlah subscribe channel ni bagi tidak ketinggalan untuk konten-konten akak yang akan datang. Sebelum akak meneruskan penceritaan akak nak maklumkan bahawa sebelum ni akak ada minta Abang Cengkeh untuk sampaikan satu slot baru. Sebenarnya akak minta tolong dengan Abang Cengkeh untuk bawakan satu slot baru bagi membantu akak. Jadi Abang Cengkeh dah lakukan tugas dia dengan sebaik mungkin dan akak harap korang boleh terima dengan penampilan baru Abang Cengkeh. Sebab sebenarnya channel ni ada dua pencerita, iaitu akak dan Abang Cengkeh. Sebelum ni Abang Cengkeh pakai topeng, tapi kali ni Abang Cengkeh open topeng atas permintaan akak dan akak harap sangat korang boleh terima kehadiran Abang Cengkeh. Hari ni akak nak share satu kisah yang berlaku di satu jalan lurus yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okey, untuk slot meremang kali ni, akak nak share satu pengalaman yang dialami oleh rakan penulis cerita ni tau. Pengalaman ni merupakan kisah benar di mana pengalaman ni berlaku di atas satu jalan raya yang baru dibina. Cerita ni ditulis oleh saudara Saidi Nur Azam. Okey, akak teruskan cerita. Jalan raya tersebut dikenali sebagai Jalan Todis. Akak nak maklumkan Jalan Todis ni bukan nama sebenar jalan tersebut tau. Okey, Jalan Todis ni merupakan jalan lurus yang tiada selekoh tau dan berbahaya. Jalan ni ukuran dia lebih kurang 20 km jauhnya sepanjang jalan tu, korang bayangkan. Tak ada selekoh. Okey. Jadinya, orang kampung Todis sendiri sebenarnya tak bersetuju dengan pembinaan jalan raya tersebut kerana jalan raya ni dibina di atas kawasan yang berpaya. Jadi, orang kampung memang menghalang, memang tak bersetuju untuk ditimbus kawasan tersebut, untuk diturapkan kawasan tersebut, dijadikan jalan raya. Ekoran daripada mereka menyatakan kawasan tu merupakan kawasan yang berpenunggu. Tapi kan, apakan daya, kontraktor yang menjalankan tugas pembinaan tu tak mempercayai perkara tersebut dan meneruskan juga untuk membina jalan raya tersebut. Jadi mereka pun bertungkus lumuslah untuk menjalankan projek pembinaan jalan raya tersebut. Ada satu penghalang yang berlaku yang melambatkan proses pembinaan projek jalan raya tersebut tau. Apa yang menghalang tugas mereka? Okey, ada satu pokok gergasi yang besar. Pokok besar tu anggaran usia dia lebih kurang 100 ke 150 tahun. Lebih kurang macam tu lah. Jadi pokok tu memang sangat besar. Untuk meneruskan projek pembinaan jalan raya tu, pokok tu mesti ditebang. Tak mesti ditebang. Maknanya kalau tak tebang pokok tu, memang jalan tu memang tak dapat nak diteruskan. Jadi kontraktor mengarahkan jentolak, maknanya dia bawa jentolak, bukan kontraktor lah bawa, mana pemandu jentolak tu bawa jentolak pergi untuk menumbangkan pokok tu.
kononnya lah untuk menumbangkan pokok tu dengan cara yang mudah. Tapi kan setiap kali jentolak tu dibawa ke situ, jentolak tu akan rosak. Sama ada rosak atau mati tiba-tiba. Tapi kebanyakannya mati tiba-tiba tanpa sebab. Jadi timbul keraguan atas kejadian tu. Jadi macam pelik lah kan. Kita jadi pelik lah kenapa jadi macam ni. Sedangkan bila diperiksa pada jentolak tu okey sebenarnya. Tapi apa yang menghalang jentolak tu untuk menumbangkan pokok tu tahu? Jadi pokok tu memang tak boleh dibiarkan juga, kena juga tumbangkan. Jadi usaha demi usaha dijalankan sehinggalah pemandu jentolak tu pernah ternampak. Adalah, takkan pernah macam panjang sangat kan. Okey, pemandu jentolak tu ada ternampak kelibat seorang perempuan tua yang memerhatikan ke arah dia, merenung ke arah dia dengan renungan yang tajam tau. Tengok apa dia buat, macam tu. Jadi kelibat tu macam tak puas hati dengan dia pun ya. Jadinya dia pun terkejut dan dia memandang saling berpandangan lah kan. Dia memandang terus sehinggalah kelibat perempuan tua tu menuju ke arah belakang pokok tu dan menghilang. Jadi pemandu jentolak tu pun cuba untuk turun daripada jentolak untuk pergi ke arah wanita tua tersebut. Manalah tahu kok orang kan. Jadi dia pergi, dia tengok, memang dah tak ada. Memang tak ada kelibat sesiapa pun kat situ. Di sebalik pokok tu pun memang tak ada. Dia menghilang di sebalik pokok tu. Ada satu lagi peristiwa yang diceritakan sebagai heboh, kecoh tau pada waktu tu tau. Sebab apa? Terdapat ular sawa yang besar. Maksudnya ada peristiwa di mana ular sawa yang sangat besar melilit kepada dahan pokok gergasi tu. Ular sawa tu dikatakan seolah-olah seperti dah serasi, mana dah biasa dengan pokok tu. Tapi tak dimaklumkan pula bahawa ular tu memang still ada kat situ daripada sebelum-sebelum ni atau macam mana kan. Ia jadi satu misteri juga. Bila diteliti kejadian demi kejadian yang pelik ini berlaku, maksudnya sekarang ni seolah-olah ada satu penghalang yang menghalang pokok tu dari ditumbangkan. Jadi mereka ni kontraktor ni lah telah memanggil orang-orang agama seperti ustaz, orang-orang yang mahir tentang ni, orang-orang yang ada pengalaman untuk mengatasi masalah ni, datang untuk membantu tau. Jadi bila ustaz ni datang, orang-orang agama ni datang membantu, kira alhamdulillah pokok tu berjaya ditebang dan keadaan dipermudahkan. Selepas tu pembinaan jalan raya tu berjalan dengan lancar. Lebih kurang setahun selepas jalan raya tu digunakan, berlakulah kemalangan jalan raya yang melibatkan kemalangan maut. Dikatakan banyak kemalangan-kemalangan yang berlaku selepas itu. Kebanyakan kemalangan yang berlaku melibatkan penunggang motosikal. Okey. Akak tadi cakap kan, akak nak sampaikan satu pengalaman daripada rakan penulis ni. Jadi pengalaman dia macam ni. Akak kenalkan rakan kepada penulis ni sebagai Baha. Baha ni dia bersama dengan isteri dan ibunya ingin menuju ke satu destinasi kenduri perkahwinan. Maknanya dia nak pergi ke rumah pengantin, ada majlis perkahwinan lah. Kejadian ni berlaku pada siang hari, lebih kurang pukul 12 tengah hari. Jadi dia menggunakan jalan raya ni untuk pertama kalinya, menggunakan jalan raya yang baru lah masa tu lah kan, masa masih baru lagi kan. Jadi dia memulakan perjalanan dia macam biasa, semuanya okey, tak ada masalah, apa semuanya berjalan dengan baik, apa semua dipermudahkan kan. Sehingga di pertengahan perjalanan Baha ni, Baha mula menghidu satu bau yang hangit tau.
bau seolah-olah macam enjin kereta dia ke hangit ke apa ke kan. Kalau kita buat perjalanan, tak kisahlah motor ke kereta ke, bila bau hangit ni kita mula rasa susah hati tau. Mulalah rasa mana datangnya bau hangit ni, apa yang bau hangit ni, kereta aku masalah ke, motor aku masalah ke, enjin kereta aku masalah ke. Kebetulan masa tu Bahar ni dia memang suka bawa kenderaan tak buka penghawa dingin. Dia memang masa tu tak pakai kon, dia buka cermin sikit, jadinya bau tu sangat kuat tau dihidu oleh hidung dia tau. Jadi bila dia rasakan macam something wrong, jadi dia cuba memeriksa kenderaan dia, kereta dia, untuk pastikan keadaan selamat. Manalah nak tahu kan, kok tiba-tiba lah jadi apa-apa kan. Kita tak boleh nak teruskan perjalanan. Jadi bila diperiksa kereta dia, Alhamdulillah tak ada masalah pun. Dari segi enjin tak ada masalah, landing brake tak ada masalah, roda tayar dia pun tak ada masalah. Apa masalahnya kan? Sementara dia memerhatikan kenderaan dia tu, bau tadi hilang, dan dia pun meneruskan perjalanan dia ke destinasi dia tau. Memang pada awalnya bau tu memang tak mengekori dia tau. Tapi lepas tu dia ada satu bau yang sangat busuk. Pelik kan? Kalau kata kereta problem, takkanlah sampai ada bau busuk amat. Lepas tu diselangi pula dengan bau hangit seperti sesuatu yang rentung, macam bau terbakar apa semua kan. Masa tu kan dia tanyalah kepada ibu dan isteri dia, apa pula bau ni, sambil-sambil mulut dia berbunyi-bunyi kan. Sebelum tu pun dia dah bunyi, bau apa ni, ada bau tak macam tu. Jadi masing-masing tak bagi respon apa semua kan. Jadinya masa dia berbau yang kali kedua, yang bau busuk, yang bau hangit tu, ibu dia menegur dia tau. Bahar, apa kata kalau Bahar teruskan je bawa kereta tu. Bahar tak payah tengok kiri, tak payah tengok kanan, Bahar bawa je kereta Bahar tu. Jadi Bahar ni terkejut lah, tiba-tiba pula ibu dia bagi nasihat macam tu. Kenapa pula? Bahar jangan banyak cerita. Sekarang ni Bahar bawa je kereta ni, kita pergi je ke rumah pengantin, kata kan. Tak apalah. Bahar kata okey lah. Jadi Bahar diam. Bahar pun hairan juga, sebab ibu dia tak cakap banyak. Itu dia pesan macam tu. Dia suruh bawa kenderaan tu jangan tengok kiri kanan. Jadi Bahar pun dengan bau yang kurang menyenangkan, sambil-sambil dia pun menggelebek jugalah apa yang tak kena dalam keadaan tak selesa, sebab dia tak tahu punca kan. Jadi dia teruskan juga perjalanan sehinggalah dia keluar daripada jalan raya tersebut. Bila dia dah keluar daripada jalan raya tersebut, dia mula merasa selesa. Tak ada pula bau-bau yang dia bau tadi tau. Bau-bauan yang pelik, yang aneh yang dia bau tu, tak ada pula, tiba-tiba menghilang kan. Tapi ibu dia masih lagi menyimpan rahsia sesuatu. Jadi ibu dia menunggu untuk sampai ke rumah pengantin, barulah nak bercerita apa yang dia dah nampak sebenarnya. Apa yang ibu dia dah nampak? Korang kena stay dengar cerita akak. Okey, akak teruskan. Bila sampai ke rumah pengantin, Bahar pun bertanya kepada ibu dia, kenapa ibu dia dalam keadaan macam cemas, macam keadaan yang something wrong, tiba-tiba suruh dia drive terus je pergi ke destinasi apa semua, tak cakap banyak, semua diam. Lepas tu diam je kan. Jadi ibu dia pun cakap masa tu, Bahar, lepas ni kalau nak balik, kita balik guna jalan alternatif lain. Kita jangan guna dah jalan tu. Ibu dah tak nak dah lalu kat jalan tu. Jadi Bahar lagi bingung tau, lagi kebingungan. Kenapa pula tiba-tiba ibu dia cakap macam tu kan. Jadinya ibu dia cakap, kau gunalah jalan lama pun tak apalah, kita lalu ikut jalan lama. Lambat pun lambat, jauh pun jauh, ibu tak kisah. Yang penting jangan dah lalu kat jalan tu. Jadi Bahar kata tak apalah, yelah betul lah tu kan. Tapi Bahar bertanya tau, kenapa pula ibu macam ni? Kenapa tak nak lalu kat jalan tu? Sedangkan jalan tu selesa, jalan baru, orang kata luas pula tu, memang selesa kan. Lepas tu ibu dia pun tak nak, kenalah bercerita perkara yang benar. Kalau kau nak tahu, masa kau bawa kereta tadi Bahar, ibu ada nampak ada motosikal terbakar tau sebelah
cermin kamu tau. Jadi Bahar pun pelik sebab Bahar tak nampak. Jadi cakap mana ada ibu, Bahar tak nampak apa-apa pun. Bahar nampak semua clear, cantik, tak ada masalah. Kalau kamu nak tahu Bahar, bukan je motosikal tu je yang terbakar tau. Susuk tubuh yang naik motosikal tu pun hangus terbakar tau. Yang kamu bau busuk tu sebenarnya Bahar, ibu tak nak ceritalah, tapi ibu bagi tahu jugalah. Ibu nampak tau, susuk tubuh tu, daging pada badan dia seolah-olah macam nak luluh, macam nak lekang daripada tulang dia tau. Tak sanggup lah nak bercerita kan. Sebelah kamu je motor yang terbakar tu. Kamu tak nampak, ibu nampak. Motor tu tenang je ngikut kamu. Kamu tak perasan. Jadi Bahar pun cakap lah kan, dia macam percaya tak percaya, tapi percayalah kan. Dia cakap, takkanlah siang-siang hari kot ibu. Siang-siang hari takkanlah ada benda-benda macam tu. Kamu ni Bahar, tak kira siang ke malam ke, kalau benda tu nak mengganggu, dia mengganggu juga. Dah tak payah nak fikir-fikir panjang. Kamu ikut je cakap ibu. Bawa kita lalu je kot jalan lain. Yang penting jangan lalu dah kot jalan tu. Ibu dah tak sanggup dah nak lalu jalan tu. Jadi selepas pada kejadian tu lah, ibu kepada Bahar ni, selepas kejadian tu dia beringat tau. Dia beringat apabila nak lalui jalan yang jauh, dia mesti berzikir. Mulut dia terkumat kamit, berzikir. Seolah-olah macam ibu Bahar ni dah trauma sebenarnya dengan kejadian penampakan benda tu tau. Jadi dia dah tak nak lalui dah perkara tu. Dia dah tak rasakan tak selesa untuk melalui jalan-jalan lain yang jauh juga. Jadi dia amalkan berzikir. Itulah Kak cakap, kita ni kena ada pendinding. Kita ni kena tahu ayat-ayat pendinding. Kita kena amalkan zikir. Itu yang paling penting, sebab zikir-zikir ni dia akan membantu kita menguatkan perasaan kita tau. InsyaAllah dengan izin Allah. Jadi akak sambung lagi ceritanya. Kalau korang nak tahu, kawasan Todis tu sebenarnya kerap kali berlaku kemalangan-kemalangan dan juga penampakan yang menyeramkan sebenarnya. Cuma kebanyakannya tak diceritakan secara meluas tau. Dan kawasan tu sebenarnya masih digunakan dan juga tetap juga berlaku kemalangan jalan raya. Biasalah kan, bila ada jalan raya, adalah kemalangan jalan raya. Jadinya, menurut kata orang-orang lama, maknanya orang-orang yang berpengalaman kat situ kan, bila terjadi satu-satu kemalangan jalan raya yang melibatkan maut ke, melibatkan kecederaan parah ke, yang melibatkan pertumpahan darah macam tu, selepas pada kejadian tu, darah tersebut perlu dicuci. Mesti dicuci dengan sebersih-bersihnya. Kalau boleh, hilang bau, hilang warna darah tersebut tau. Sebab apa tahu korang? Sebab dikatakan ada manusia yang tak bertanggungjawab. Ditulis di situ, manusia yang tak bertanggungjawab telah menyalahgunakan kepada titisan darah tu, pada kesan darah tu, untuk dijadikan sebagai bahan untuk memuja. Menteranya tak dinyatakan macam mana, tapi darah tersebut dikatakan diperahkan dengan limau nipis. Untuk tujuan apa pun tak ditulis. Tapi dikatakan ada juga yang mengambil kesan darah tu untuk memuja syaitan yang iblis, muncul sebagai memenuhi permintaan dia. Biasanya berlaku untuk orang-orang yang mencari nombor lah macam tu kan. Kan kita biasa dengar kan, kawasan-kawasan ni memang kalau kita tengok ke, kita dengar ke, memang meremang, memang menakutkan. Tapi tak pada orang-orang yang bertujuan untuk mencari nombor-nombor ekor. Biasa berlaku kat kubur-kubur kan. Lepas tu tak juga, ada juga yang memuja untuk minta bantuan dengan syaitan iblis ni. Akak tekankan dekat sini bahawa perbuatan memuja adalah syirik di sisi agama Islam tau. Berdosa besar tau kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdosa besar kita berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan diampunkan dosa-dosa orang yang syirik tau. Jadi apalah yang kita dapat dengan perbuatan untuk merasa kesenangan
di dunia sementara berbanding pembalasan di akhirat kekal tu yang sangat menakutkan tau. Jadi untuk pengetahuan korang, kisah mengenai jalan Todis ni ada pengajaran dia sebenarnya. Apa yang boleh kita ambil daripada pengajaran dia untuk kita bina sesuatu? Contohnya macam rumah, macam jalan raya. Kita kena ambil tahu juga tapak tu elok ke tak elok. Boleh digunakan ke tak dari segi struktur bumi dia, dari segi apa yang berlaku sebelum-sebelum ni. Jadi kena diambil kira juga bagi memastikan keselamatan ni macam ni lah. Jadi sekian saja cerita akak pada hari ni. Akak harap yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita sama-sama jadikan sempadan. Jangan buat perkara yang salah di sisi agama Islam. Terima kasih korang kerana mendengar sampai akhir. Bye. Assalamualaikum.